قولي Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahnilah daku ilmu dan berilah daku faham. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil ghaib. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil ghaib. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil ghaib. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Umar Wafil yang sentiasa baca doa. Kali ni dua kali dah baca doa. Okay, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pembelajaran kita mendapat keberkatan. Okay, so I'm going to share my slide by using my viewboard. Okay, ada nampak? Nampak. Okay. Nampak. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita tengok soalan penyelesaian masalah yang pertama. Okey, selesaikan masalah yang berikut. So, untuk satu topik ni, unit 4.4 ni, nanti akan ada tugasan yang akan diberikan selepas habis kelas, di mana kat situ akan menentukan siapa yang akan mendapat tahap penguasaan 4 dan juga 5. Jadi, kalau kamu buat betul-betul tugasan tersebut, kamu boleh dapat tahap penguasaan yang paling tinggi iaitu 5. Kalau ada dibuat salah sedikit mungkin dia jatuh kepada tahap penguasaan 4. Hal lain ni semua cikgu tengok yang berdasarkan tugasan-tugasan yang telah kamu lakukan sebelum ni ramai yang dah konsisten dah. Maknanya daripada tahap penguasaan 1, 2, 3. Okey, untuk kali ni tugasan yang terakhir bagi tajuk ini iaitu penyelesaian masalah, dia ada tahap penguasaan 4 dan 5. So kalau kamu buat betul-betul lepas ni tugasan yang akan diberikan nanti, kamu boleh dapat 5. Mudah je nak dapat tahap penguasaan 5. So kamu kena tunjukkan jalan kira seperti mana yang kita belajar pada hari ni. Okey, so tempoh Puan Aminah menyediakan bahan dan memasak bubur kacang merah adalah seperti yang ditunjukkan. Berapakah jumlah tempoh dalam jam dan minit dia menyiapkan tugasan itu? Okey, jadi kat sini bila kita baca soalan kita kena garislah apa benda soalan nak. Berapakah jumlah tempoh? Dia minta jumlah tempoh dalam jam dan minit. Maknanya jawapan kita mesti ada dalam unit jam dan mesti kena ada yang dalam unit minit. So, kita tengok kat sini, kalau merendam kacang merah, 1/2/3 jam. Manakala untuk masak kacang merah, ambil masa 50 minit sahaja. Jadi maksudnya kat sini, kita dapati nak merendam kacang merah tu, mengambil masa yang lama. Jadi, soalan kata jumlah tempoh. Jadi, kalau jumlah dalam kepala kita, jumlah ini bermaksud tambah. Okey, kita kena guna operasi tambah. Kamu kena tambah masa rendam kacang merah dan juga masak kacang merah. So, bagaimana cara kita nak buat dia? Kita kena tambah. Okey, sebelum kamu nak tambah, kamu boleh tambah terus tak? Dua nilai ini. Tak boleh. Tak boleh. Okey, bila tak boleh maksudnya kita kena buat apa dahulu? Tukar. Pecahan dulu. Tukar jadi pecahan. Okey, kamu kena tukar kepada Pecahan. pecahan tu kamu kena tukar kepada unit jam dan juga Minit. Okey, so kamu akan dapat apa? 1/2/3 jam. Kamu kena tukar kepada... Kena salin ke tau? Ya? Kena salin ke? Salin lah. Kalau siapa yang tak buat lagi jalan kira, kita buat sama-sama. Okey. 1/2/3 jam sama dengan 1 jam tambah 2/3 jam. Okey. Yang ni ingat baliklah yang kita belajar tajuk pecahan hari tu. Nombor bercampur ni adalah hasil tambah nombor bulat dan juga pecahan wajar. Okey, dia bersamaan dengan 1 jam tambah 2/3 jam. Jadi, pelajar-pelajar, kamu kena tukar Buat nama aku mana? Kamu kena tukarkan kepada minit lah. Okey, 1 jam tambah, okey. Unit jam bila tukar kepada minit, kita kena buat apa?
Unit jam. Tukar. Darab 60. Ya, darab dengan 60. Pandai. 2/3 darab dengan 60 minit. Tak apa. Muka surat berapa? Ni apa nama cikgu bagi dalam Telegram tu. Bahan dalam Telegram tu bentuk PDF dah. Cikgu pin dah dalam group tu. Guna bahan tu saja. Okey, so kamu kena darab lah. 2 darab 60 bahagi dengan 3. So dapat berapa? Cuba kira Ustaz. 2 darab 60 dapat berapa? 60 darab dengan 2 kita akan dapat 6 kali 2, 12. Kemudian 120 bahagi dengan 3. Dapat berapa? 40. Okey, 40 betul. Okey, kemudian maknanya kat sini kamu akan dapat 40 kan? Okey, maksudnya kat sini dia punya 1/2/3 jam bersamaan dengan 1 jam 40 minit. 40 minit. Okey, very good. Okey, lepas tu mudahlah kamu nak tambah. Macam mana kamu nak tambah? 1 jam 40 minit tambah dengan 50 minit. Jadi 50 minit duk rumah minit lah. 50 minit. Ni cara buat dah. Lepas tu guna pembaris. Kamu guna pembaris lah. Jangan tak guna pembaris bagi nampak elok sikit. So cikgu pun guna pembaris. Mana Ustaz pembaris cikgu ni? Keluar. Okey. Cikgu pun ada pembaris. Jadi kamu pun kena guna pembaris lah. Okey, kita garis kita punya jawapan supaya kita dapat tulis jawapan kita dengan kemas. Okey, tapi sebelum kita nak garis tu, untuk yang bawah sekali tu, kita kena tambah dulu. Kita nak tengok sama ada kita kena tolak ataupun tidak. Okey, 40 tambah 50 kamu dapat berapa? Dapat berapa minit? 90. 90. Jadi kat sini 1 jam. Okey, adakah jawapan kita kat sini tamat? Kat sini. Dok gi. Jadi kamu kena buat apa? Bahagi. Lagi. 1 jam 90 minit. Okey, kat sini kamu tengok. Rumah kat sini minit ni dia telah melebihi 60 minit. Betul tak? Betul. Jadi kalau telah melebihi 60 minit, pelajar-pelajar kena tolak 60 minit dan kita kena tambah balik pada jam 1 jam. Dia memang cara dia memang macam tu. Dia tak boleh rumah minit melebihi daripada 60. Dan kalau kamu dapat nilai 60 pun, kamu kena tetap tolak dengan 60 dan tambah dengan 1 jam. Itu memang dia punya rule dia. Undang-undang dia memang macam tu. Okey, jadi sebab kadang-kadang pelajar ni dia ingat tambah biasa je, lepas tu dia tinggal macam tu. Tak boleh lah. Jadi dia kena particular sikit kat sini. Okey. Jadi 90 tolak 60 kamu dah dapat dah jawapan dia. So kamu buat sendiri lah. Cikgu tinggalkan jawapan untuk kamu. So kamu akan dapat jawapan dia adalah 2 jam 30 minit. ya, 2 jam 30 minit. 30 minit. Okey. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Alright. Okay. Atas respon anda. Okey, kita go kepada soalan yang kedua. Okay, sebuah sekolah telah mengadakan kempen anti dadah seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Hitung tempoh dalam hari kempen tersebut. Okay, jadi kempen kat sini dia mula daripada 3 Februari 2020
sehingga 6 Mac 2020. Cikgu rasa cikgu dah ajar itu. Bagaimana cara kita nak senaraikan tarikh demi tarikh untuk kita nak cari tempoh dalam hari. Masih ingat lagi tak? Kamu nak cari hitung tempoh dalam hari. Okay, kempen anti dadah ni 3 Februari 2020 hingga 6 Mac 2020. Okay. Kamu dapat berapa? Ada cuba tak lagi soalan ni? Belum lagi ya? Okay, kalau belum lagi, siapa yang dah cuba? Okay, kalau yang belum cuba, kamu cuba. Lepas tu tolong present jawapan kamu. Cikgu guna Jamboard kat sini. Cikgu hantar apa nama. Change to viewer to editor. Alright. So, cikgu akan share link kat sini Jamboard untuk kamu present kamu punya jawapan. Kita tengok sama-sama. Okay, cikgu bubuh link di ruangan komen. Siapa yang nak present jawapan dia boleh tulis kat sini. Okay, kamu klik link biru tersebut di ruangan komen. Kamu boleh tulis jawapan untuk soalan yang kedua. Boleh masuk kan di ruangan Jamboard ni kan? Soalan B. Okay. So pelajar-pelajar tulis jawapan kat sini. Siapa yang nak cuba boleh cuba tulis jawapan di kat sini. Saya nak buat sir. Okay, buat. Jangan apa nama duduk dalam satu slide. Kamu boleh buka slide tu. Lagi sebab hari tu kelas yang baru-baru ni lepas tindan semua sekali seorang duduk dalam satu slide. Pening cikgu baca. So kamu boleh buka slide yang baru. Kat sini slide ni satu persatu, maknanya slide ni hanya ada satu. So kalau siapa nak buka untuk slide yang berikutnya, dia boleh tulis jawapan dia kat situ. Jangan combine sekali duduk dalam satu slide. Tulis jawapan. Ya. Jamboard saya tak boleh buka. Jamboard kamu tak boleh buka. Klik pada link biru tu. Boleh tak? Tadi saya tak boleh lah. Kamu keluar balik, lepas tu kamu klik balik link Jamboard tu. Sepatutnya boleh sebab cikgu dah set dah kat sini. Heading untuk bahagian editor sebab ada kawan kamu dia boleh masuk dah. Okay, boleh tulis jawapan kat situ. Kalau kat sini kamu nampak dia ada apa nama pen, dia ada erase, ada select, ada sticky note, ada add image. Jadi kalau kamu nak tulis, kamu kena guna apa nama pen lah. Slide yang pertama ni ada 2 orang ni, kena salah seorang je. Seorang lagi kena pindah ke slide yang berikutnya. Jangan duduk sekali. Tak kira apa tulis bertindan, dia overlap dengan tulisan orang lain. Okay, jadi kat sini kamu kena buat senarai dulu. Okay, kempen anti dadah tu dia mula 3 Februari sehingga 6 Mac. Kena tengok dulu tahun tu tahun apa? 2020. Jadi kalau 2020, maknanya tahun tu kamu kena kenal pasti dulu. Dia tahun lompat ke tahun biasa? Tahun biasa. 2020. Ingat balik 2020 kalau kita nak tahu. Okay, kalau kamu lupa sama ada tahun tu adalah tahun lompat ataupun tidak, kita buat macam mana? Kita bahagi dengan 4. So kalau tahun tu kita bahagi dengan 4, kita dapat baki dia kosong, maknanya tak ada baki. Jadi maksudnya tahun tersebut merupakan tahun lompat. Jadi 2020 bahagi dengan 4, baki dia dapat berapa? Baki dia dapat kosong kan? Betul tak?
2020 kamu bahagi dengan 4, kamu akan dapat jawapan dia 505. Jadi 505 merupakan apa? Dia tahu lompat. Tahu lompat lah. Sebab baki dia kosong. Kita dapat jawapan 505. So baki dia kosong. Jadi bila baki dia kosong maknanya tahun tu tahun lompat lah. Tu cara kita nak tahu sama ada tahun tu lompat ataupun tahun biasa. Jadi kalau tahun lompat bulan Februari dia ada sampai berapa hari? 29. Okey, betul. Jadi sekarang ni kamu kena kira daripada 3 Februari sampai 29 Februari dulu. Kira kat situ berapa hari kat situ. Okay, cikgu tulis kat ruangan jembok ni. Cikgu, macam mana nak kali kat slide kedua? Nak sekali ke slide kedua tu kamu klik pada bentuk anak panah ni. Nampak tak anak panah ni? Cikgu gerakkan cursor ni. Kamu klik pada next frame. Okay, so ada kawan kamu ni. Padam. Nampak padam? Betul dah tu. Sayang kamu padam. Lah ni ada sampai 7 slide ni. Tak lagi takut terlepas nak baca slide kamu. Okey. Kamu kena belajar apa nama, okey ada orang dah tulis dah 3 Februari. Sir, saya tengah tulis lepas tu ada orang main tindan je. Jangan berebut. Boleh buka slide Saya lain. bersama sir. Boleh buka frame lain. Boleh buka frame lain. Jangan nampak tindan dengan tulisan orang lain. Ampun ni lah buat tu. Jangan orang kata apa, jangan berebut slide. Tak apa, dia boleh buka slide ni. Boleh slide yang berikutnya nak tengok jawapan kamu buat ni betul ke tak. Jangan orang kata apa, jangan berebut. Slide ni dia boleh buka banyak. Cuma jangan buka banyak sangat lah sebab saya takut tak terlepas pandang kamu tulis kat mana ni. Ni sampai sebelah ni ada orang buka sampai sebelah. Ni baru saya ke sini baru ada orang tulis. Saya tolong bagi balik link Jamboard tu. Kamu ni terlepas. Okay, cikgu hantar balik link Jamboard ni. Okay. Cikgu hantar dah. Alright. So apa slide yang pertama ni tak ada siapa tulis ni. Okay, jadi cikgu tunjuk satu. Boleh pilih colour ni, ada warna, ada 6 colour kat sini. Alright. So maksudnya pelajar-pelajar 3 Februari kita kena buat tarikh demi tarikh tau. 3 Februari kamu kata tadi ada 29 Februari sampai 29 hari lah kan. Jadi kamu kena buat 3 Februari sehingga 29 Februari. Okey, jadi kat sini berapa hari dah kat sini? Ada berapa hari daripada tarikh 3 Februari sampai 29 Februari? Ada berapa hari kat situ? Lah, kamu padam apa jawapan cikgu? Kena kira dulu. Kamu kena kira dulu. Okey. So, 26. 26 ke 27? Ramai apa pelajar confuse kat sini. 26 ke 27? 26. Okey, kamu kena tengok sini. 26. 3 Februari sehingga 29 Februari. Okey, pengiraan hari dia tak sama tau macam pengiraan biasa. Kamu kena ambil 29 tolak dengan 3 dan kena tambah 1. Pasal apa tambah 1? Sebab 3 hari bulan tu kita kira sekali. Kita kira sekali. Jadi kita kira 3, 4, 5 sehingga 29. Sebab itulah kamu kena tambah dengan satu balik. Kamu ambil hari yang ke-29 tolak dengan hari yang ketiga tambah dengan 1. Ni pelajar ramai lupa. Macam hari tu buat tugasan hari tu ramai dia tolak 29 tolak 3 saja. So salah lah dia tak tambah balik dengan 1 sebab kita kira sekali. Nak kira hari tu kita kena kira lagi 3 Februari tu kita kena kira juga. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 29. So kamu kira lah. 29 tolak 3 tambah 1. So jawapan dia adalah 27
27 hari. Okey? Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, so Ya, kamu dapat Ya. 27 hari. Okey, kemudian kira pula. Selepas dah habis bulan Februari, masuk 1 Mac. Okey, 1 Mac sehingga 6 Mac. Hari. Kat sini semua orang tahu dah berapa hari kat sini? 1 Mac sehingga 6 Mac berapa hari kelas? 6 hari. 6 hari. 6 hari. 6 hari. Okey, lepas tu kita nak cari hitung tempoh dia. Tambah dah. 27 hari tambah dengan 6 hari. Ni cara buat dia. Mudah je. Boleh tak ni? Faham tak apa yang cikgu cakap ni? Boleh ikut tak? Boleh. Jangan buat silap dah lepas ni. Lepas ni kalau keluar soalan test, jangan buat silap dah. Pastikan faham betul-betul pengiraan hari ni. Mudah je, dia tak susah. Okey, so 27 tambah dengan 6. Kamu kira So. Ya. Saya try tengok yang saya Jembot lah. slide 4. Slide keempat. Okey, set. Dia slide yang kau buka sampai buka. Dia pun suka kacau yang saya sir. Slide keempat. Okey, slide keempat. Munzir ni dapat apa? 3. Okey, betul Munzir, kamu dapat 33 hari. So, ni apa ni? 63. 6 hari 3 bulan. 6. Okey, jawapan betul dah. Wawai. 6,3,200 ni apa maksud dia? 6 hari bulan 3 2020. Oh, okey. Bulan 3, 2020 tolak dengan 3 hari bulan 2. Okey betul. Okey, dia kamu ni dia sepatutnya tahun, bulan dengan hari. Maknanya tarikh tahun ni sepatutnya kena tulis belah kiri. Tengah ni betul dah, iaitu bulan. Lepas tu hari tu sepatutnya kena tulis belah kanan. Okey, faham tak apa Muzik? Sepatutnya 2020 ni sepatutnya duduk sebelah kiri sekali. 6 ni kena duduk sebelah kanan sekali. Bulan ni duduk tengah-tengah, betul dah? Okey, so kosong. Okey, betul dah. Lepas tu 3 tolak 2 dapat 1, 6 tolak 3 dapat 3. Lepas tu kita kena tambah lagi dengan sebab dia berlaku pertambahan hari tu sebab dia 29 hari. So maknanya kamu akan dapat 33 hari. Okey, cara ni betul. Okey, terima kasih. Ya. Jambot saya tulis tak muat, kena padam balik, tulis lebih kecil sikit Okey, terima kasih. Dia ruang Saya hantar balik jembut tu. apa dia? Hantar balik jembut saya terkeluar tadi. Okey, sekejap. Dia hantar dah. Okey, siapa Terima lagi? kasih sir. Siapa lagi yang tulis dalam Jamboard? Nak tengok kamu punya jalan kira betul tak? Okay, betul Munzir nak guna cara ni pun boleh, tapi kamu kena ingatlah dia punya tahun tu kita tulis sebelah kiri sekali. Bulan di tengah. Okey, ni siapa yang tulis ni betul ni. 3 yang ada 9 ada 7 tambah dengan 6. Okey, cara ni betul. Kawan kamu buat ni betul ni. Okay, boleh follow kat sini. Boleh follow jawapan dia. Okey, ni slide yang pertama ni siapa buat? Siapakah orangnya yang buat ni? Siapa? Saya tu siapa dia? Kuali Zakuan. Okey. Sat lagi, bila kamu tulis yang kamu punya jawapan, kamu tulis nama lah supaya cikgu terus boleh ambil markah ni. Bukan suruh saja-saja buat. Apa yang tulis ni, dia tulis jawapan ni, terus cikgu boleh bagi markah. Ni Munzir. Ni boleh dapat dah tahap 4 ni. Sikit lagi nak dapat tahap 5. Tahap 5 ada pada tugasan berikutnya. So kalau kamu betul ni, dapat apa betul yang dalam tugasan yang cikgu hantar nanti, terus dia dapat. Cikgu. Ya.
saya tak reti nak buat kat laptop ni. Lepas tu saya buat kat tablet. Dia kena download dulu kan Jamboard tu. Kalau Lepas tu saya dah download dah. Lepas saya nak buat jalan kira tu dia tak ada pensel. tak ada pensel, kamu punya tablet tak ada pensel? Tak tahu. Dia tak, masa cikgu tablet kamu tu kamu beli tu dia tak ada pensel, dia tak ada pen lah dia punya ni. Tak pasti tapi memang tak ada pensel. Dia ada slide ni tu. Dia ada masa cikgu, kamu tablet kamu tu dia ada masa buat beli pembelian tu dia ada bagi sekali dengan pen ke ataupun kena beli asing? Kau macam mana? Dia bagi sekali dengan pen. Dia bagi sekali dengan pen. Kalau biasanya kalau kamu beli tablet, pastikan beli sekali dengan pen lah supaya nanti kamu nak annotate apa nama bahan-bahan dalam bentuk PDF mudah. Nanti kalau ada masa nanti cikgu buat perkongsian macam mana nak annotate PDF. Sebab kamu ni semua celik IT jadi mudah ajak. Tak apa lepas session yang berikutnya ni lah. Lepas-lepas ni. So maknanya dalam kita dah buat apa jalan kira dia menggunakan Jamboard ni. Kalau tablet memang kena download dia punya aplikasi tu dulu. Tapi kalau laptop saja dia tak perlu download. Okay, Maria Hanani, kamu silap ni 7 tambah 3 bukan 14, 13. Hati-hati. Okay, bagus Maria Hanani. Siapa lagi? Slide yang ke-9. Syafa. Syafa buat stiker lagi. Okay. So yang ni 27. Tak apa, kamu boleh teruskan. Tulis. Yang ni 33 hari. Afrina. Okay, bagus. Dapat 4 dah. Tulis nama. Ni sebelah ni apa ni? Lukis ke apa ni? I'm not sure about that. Okay, bagus. So pelajar-pelajar ambil peluang tau. Tulis dalam kat sini. Cikgu boleh ada evidence kamu ni. Cikgu boleh yang kata apa ambil markah ni. Buat betul-betul. Okay. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Kelas. Alright. Okay, soalan C. Kalender di sebelah menunjukkan tarikh berkuat kuasa Perintah Kawalan Pergerakan fasa 1 di Malaysia. Ni fasa 1 ingat balik hari yang kita baru ni. Di mana ya? Buat kat Jamboard tu juga Allah. Kalau siapa yang nak cuba boleh untuk soalan C. Boleh cuba. Tulis nama. Buat page lain juga Allah. Page lain lah, jangan page yang sama. Page tu kamu biar, jangan padam. Yang tu bukti kamu buat. Lepas ni cikgu nak rujuk balik Jamboard tu, cikgu dah ada dah kamu punya. Faham tak? Jangan padam. Buka je slide yang lain. Tulis nombor soalan C, nama kamu, buat jalan kira. Itu je. Supaya nanti cikgu ada evidence, cikgu ada I have a proof that you do your work so that I'm going to put the marks. Buka page lain, nak tulis nama. Open Saya the new buka page. page 5. Tak apa. Kamu buka page mana pun, tulis nama. Saya kamu mention balik, cikgu nak tengok kamu punya jalan kira sama ada betul ataupun salah. Kamu kena mention lah. Sebab tengok ada tadi sampai 11 slide. Jadi tak tahu semua siapa. Bila kita buat macam tu dia akan Tengok soalan C. Okay, soalan C ni dia minta apa? Berapakah tempoh dalam hari? Okay, tempoh dalam hari PKP fasa 1. Jadi 18 sampai 31 Mac. Ni mudah sangat. Buat. Macam soalan B tadi juga. Sebiji macam soalan B. Cuma dia ni duduk dalam bulan yang sama je. 18 Mac sehingga 31 Mac. So dapat berapa? Yang mana tak cuba lagi tu tolong cuba lah. Jangan senyap je. Kalau kamu tak nak bagi tahu jawapan secara lisan tak apa. Kamu boleh tulis di Jamboard tu. Sebab tu cikgu sediakan Jamboard supaya siapa yang segan-segan silu untuk bercakap, dia boleh tulis di Jamboard tu. Dan tulis tulis. Jawab page nombor 7. Okay, jadi maknanya kat sini daripada 18 Mac sehingga 31 Mac. Cikgu kata cara dia nak buat macam mana kalau kita nak kira hari. Boleh tunjuk dalam Jamboard tu. Boleh tulis sekarang. Siapa yang tak cuba tu kena cuba. Jangan lepaskan peluang. Rugi kalau kamu tak cuba.
Okey, ni soalan C. Ni siapa dia ni? Slide yang ketiga ni siapa nama? Tak apa, buat dulu. Sekejap lagi kamu mention nama kamu apa dia. Okey, Khalil Zakwan. Oh, siap dah, laju. Khalil Zakwan berstiker lagi 18 hingga 31 Mac. Tolak. Tolak? Pasal apa tolak Khalil? Mengapakah anda buat tolak? 18 hingga 31 Mac. Okey, buat anak panas sikit, bagi comel sikit. 18 tolak 31 sama dengan 14. Okey, 14 hari. Okey, betul? Cikgu, Ya, ya. saya tak boleh jawab lah. Mana tak boleh jawab? Tak boleh tulis ke? Tak boleh jawab ke? Macam mana? Saya tak nampak yang kawan-kawan saya punya. Jawapan, bukan jawapan lah. Saya Kamu cakap apa ni? Cikgu tak faham. Apa dia? Kamu kata? Saya tak boleh nak tulis. Tak boleh. Kamu pakai apa? Boleh cikgu tahu? Slide yang ketiga. Slide yang ketiga. Okey. Oh, tadi kamu slide kamu tadi. Ya, You recent edit dan revert your yang changes. ketiga. So, yang tu ni ya, sir. Bukan. Saya siap dah sir. Slide Okey. 5. Itulah slide kelima tu dah. Tapi ada orang padam. Habis nombor saya jadi berlapis-lapis. Tak apa cikgu ada ni dah. Cikgu Abah silap dia pakai baju kerja, baju kemeja ketat. Kan? Nasib baik abah pakai. okey. Tak apa, lagi cikgu raise lagi. Okey, kemudian kamu buat soalan yang berikutnya. Soalan apa D. Boleh buat soalan D. Yang ni dan Sudir tu. Dah masuk bilik tak apa, dah masuk bagi orang. Dia nak siap Kamu boleh buat soalan D. Okey, cuba soalan D. Cikgu, Ya, saya. kalau tablet ni dia dah ada pen dia sendiri, tak boleh tulis juga macam mana? Sepatutnya boleh tulis dah. Supposed to be boleh sebenarnya. Kau pen kamu ni dia ada problem ke? Dia punya sensor boleh jadi juga. Sebab screenshot. Ni Khadijah tulis apa ni? 18 hingga 31 Mac, 14 hari. Okey, betul. Siap Lisha. Afaf tak lengkap ni. Ni tak lengkap. Faris 18 hingga 31 Mac. Okey, betul. Faris betul. So, saya punya slide yang ketiga. Tak apa, saya cikgu patah balik. 18 Okey. hingga 31 Mac, 31 tolak 18 tambah 1, 14 hari. Okey, very good. Kemudian lagi Maria Hanani 18 hingga 31, 14 hari, 31 tolak 18, lepas tu tambah 1. Okey, betul. Cikgu ada orang conteng slide saya. Afrina. Slide kamu slide yang ke berapa? Okey, bentuk lazim macam ni Afrina. Kamu jangan buat macam ni. Saya tolong bagi link Jamboard tu balik sir. Sebab tadi saya terkeluar. Sat. Okey. Untuk soalan ni, kamu tengok slide kawan kamu ni, muka surat 17. Jangan buat jalan kira macam ni, bentuk lazim macam ni. Cikgu selalu pesan pada kamu, tak boleh buat macam ni, dia tak boleh sambung tau. Apa jalan kira pada jawapan tu. Kalau kita nak buat, kita kena tulis macam ni. 31 tolak 18 dapat 13. Lepas tu bawa mai ke kanan. Jangan sambung macam apa kawan kamu buat ni. Walaupun jawapan betul, tapi pemeriksa akan pangkah. Sebab pattern bentuk macam ni, form bentuk lazim macam ni tidak diterima. Pasal apa tak diterima? Hak tu memang dah tertakluk dalam skema jawapan. Jangan tanya apa siapa. Jangan dia tanya pasal apa. Memang orang tak bagi buat.
Dia walaupun kita buat tiba-tiba betul ni, tapi dalam kira kita tak kena, maka kita tidak boleh dapat markah. So sayang lah. Dalam kira jawapan kita tahu, tapi dalam kira kita salah, so kita tak dapat markah. Dia mungkin akan potong satu markah. Jadi kalau potong satu markah ni pun markah juga. Jadi maksudnya rugilah kalau kita hilang begitu sahaja markah tu. Padahal kamu boleh dapat markah yang tinggi. Okey, Umair, betul. Umair ni 18 ni bubur lah sikit. Perkataan Mash belakang 18, kesian tak bubur. Saya tak boleh. Okey, ni 20. Nak ni jambot. Okey, kejap. Cikgu nak patah balik pada ni. Link jambot lah. Okey, untuk soalan yang berikutnya tu boleh buat dulu. Sementara tunggu kawan kamu duk tulis dalam Jamboard dah. Ini link Jamboard yang baru. Alright. So Nelly dan Sudir masing-masing berumur 8.5 tahun dan 19 tahun pada tahun 2021. Berapakah lebihnya usia Sudir daripada Nelly? Berikan jawapan dalam tahun dan bulan. Okay, macam mana kita nak buat ni? Boleh tulis. Okey, untuk soalan D ni siapa buat ni memang dia akan dapat tahap penguasaan 5 sebab soalan ni adalah soalan kebat. Jadi, cuba buat. Cikgu, saya tak boleh tulis. Tak Apa dia? ada slide. Tak ada slide kosong. Dia boleh buka. Jangan risau, dia boleh buka. Kamu boleh open dia punya slide tu. Saya soalan nombor 3. Page 1. Okey, berapakah lebihnya usia Sudir daripada Nelly? So, kita nak tahu. Sudir ni dia punya usia dia lebih berapa daripada Nelly. Jadi maksudnya Sudir ni dia lebih tua daripada Nelly. Jadi, kamu tengok kat sini info dia adalah 8.5 tahun ni adalah umur siapa? Umur Nelly. 19 tahun ni adalah umur Sudir. So kita nak tahu berapa lebih usia Sudir daripada Nelly, maka kita kena buat operasi apa? Tambah ke tolak? Kita nak tahu Sudir ni lebih berapa daripada Nelly tu? Tolak. Tolak. Okey, kita nak guna operasi tolak. Okey, usia siapa tolak usia siapa? Usia siapa tolak dengan usia siapa dia? Sudir tolak. Sudir tolak Nelly. Okey, tolak Nelly. Pokok Okay, tambah. jadi Sudir tolak Nelly. Kamu kena buat macam mana? 19 tahun tolak dengan 8.5 tahun. Okey, so boleh tolak tu ke tak kalau macam ni? 19 tahun tolak 8.5. Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Ni unit dia pun sama dah. Cuma nombor je beza. Yang ni nombor bulat, yang ni nombor perpuluhan. So boleh tolak tak? Tak boleh. Tak boleh. Akan. Boleh lah 19 tahun tolak 8.5 tahun sebab yang ni unit tahun. Yang ni pun unit tahun juga. Kamu tolak dulu 19 tolak 8.5 dapat berapa? Lepas tu jawapan tu kena tukar balik pada tahun dan bulan. Tu je. Faham tak? Sir, Hafiz slide dalam jambut tu dah habis dah. Oh dia maksimum dah ha? Ada maksimum 20 je. Okey, tak apa. Kalau Saya tak boleh cepat tambah beri. tak apa. Kamu fokus pada hal ni, kamu tulis dalam buku masing-masing. Ini dia ada maksimum Saya slide. duduk kat slide yang 20 tu. Okey, tak apa. Kamu tulis je nama, nanti cikgu akan tanda nanti. Dan ni kita fokus soalan yang terakhir. Okey. Jadi 19 tahun tolak 85 tahun. Okey, tolong kira Sat. 19 tahun. Buat bentuk lazim
Okey, 19 tahun tolak dengan 8.5 tahun. Okey, dapat berapa? 19 tolak 8.5. Okey, jadi bila kamu nak tolak, kamu tengok 19 ni dia tak ada perpuluhan belakang dia. Jadi kita kena tambah sendiri. Okey, kamu kena tambah dengan perpuluhan point kosong lah. Okey, ini kena ingat, kena alert. 19 ni dia bukan nombor perpuluhan tapi kita boleh tambah titik perpuluhan kepada dia, tambah sifar. Jadi 19 point sifar tolak dengan 8.5, kamu dapat berapa kelas? 10.5. Okey, betul. 10.5. Unit lepas apa? Jangan lupa unit tahun. Okey, tulis tahun. Okey, so kita baru dapat jawapan dalam tahun. Tapi soalan nak tahun dan bulan. So kalau nak tahun dan bulan kena buat apa? 10 tahun 5. Okey, 10.5 tahun ni maksud dia apa? 10.5 tahun bermaksud 10 tahun. 10 tahun 5 bulan. 5 bulan. Yang ni sifar 10 tahun tambah 5 bulan, tambah 5 tahun. No. Sebab yang ni point 5 ni. Maknanya depan dia adalah sifar. 5 bulan. Dia sebenarnya 10 tahun tambah sifar perpuluhan 5 tahun. Sebab kalau 10 tambah sifar point 5, dapat semula 10.5 ni. Kalau kamu kata yang ni 10 tahun tambah dengan 5 tahun, dapat 15. Dia tak dapat 10.5. Faham tak? Faham tak ni? Saya slide ke 20. Faham. Tak apa Muzia, kamu tulis je. Faham. Okey, so 10 tahun tambah sifar pula 5 tahun. Okey, yang ni pelajar kena ingat lah. Sifar pula 5 tahun ni maksudnya setengah tahun lah. Yang ni bersamaan dengan setengah tahun. Jadi kalau setengah tahun, berapa bulan? 6. 6 bulan, pandai. So jawapan dia kat sini adalah 10 tahun. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Alright. Boleh faham tak ni? Lagi kamu nak buat soalan tugasan nanti ni mudah ni kalau kamu faham. Okay. Next. Pada tahun berapa usia Sudir ialah 2 kali usia Nelly? Okay, cuba kamu fikir bagaimana kamu nak cari pada tahun bila usia Sudir itu adalah bersamaan dengan 2 kali usia Nelly. Ni dia tinggi sikit, kena fikirkan penyelesaian dia kena buat macam mana. Cikgu, Ya? yang tepi tu kan, kenapa sifar perpuluhan 5 tahun jadi 6 bulan? Okey, sifar perpuluhan 5, kalau kita tukar kepada pecahan, kita akan dapat setengah. 5/10. Sifar perpuluhan 5 tu maksudnya 5/10. Ingat balik dah perpuluhan kita belajar. Kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan, satu langkah ke kanan, maka dia pecahan dia adalah 5/10. Tu kena ingat balik yang kita belajar perpuluhan hari tu. Jangan lupa. Muzi dapat tahun berapa ni? 17, betul. Dia bukan tahun 2019 ni. Bukan. Ni salah ni. Okey. Kamu kena buat table untuk soalan ni. Soalan ni kamu kena buat table, kena buat jadual. Di mana kamu buat jadual iaitu tahun. Ni dia soalan ni tinggi sikit ni. Dia punya kena fikirkan. Okay, kamu kena buat tahun. Lepas tu kena garis, buat table. Lepas tu tulis Nelly. Okey, Nelly punya umur.
Lepas tu Sudir. Okay, kalau keluar soalan macam ni, nanti kamu kena jawab. Buat macam ni. Untuk lazim dia macam ni. Okey. Sekarang kamu tengok betul-betul cara cikgu tunjuk. Cara nak kira umur mereka ni dengan betul. Tak faham kena tanya ni. Sebab soalan ni dia pernah keluar dalam soalan UPSR pada tahun 2000 berapa. Cikgu tak pasti tapi dia biasa keluar. Okey. Sekarang kita tengok. Umur dia mereka ni. Umur mereka ni tahun 2021. So pada tahun 2021, umur Nelly adalah 8.5 tahun. Umur Sudir 19 tahun. Okey. So, dia kata berapa usia Sudir ialah 2 kali usia Nelly. Jadi Sudir ni umur dia berapa bersamaan dengan 2 kali Nelly. Jadi macam mana kita nak buat? Kamu kena darab dengan 2. Okay, kena darab dengan 2 lah. Faham tak? Kena darab dengan 2. Darab dengan 2. So 8.5 darab dengan 2 dapat berapa? $8.5 darab dengan 2, tolong kira dapat berapa? 8.5 darab dengan 2. 17. 17. Okey, 17. So, maknanya umur Nelly pada tahun 2021, kalau kita darab dengan 2, kita dapat 17. So, 17 dengan 19 tak sama. Jadi, maknanya bukan tahun 2021. Okey. So, kita masuk pada tahun yang berikutnya. Ya. Saya dah buat dekat Jembok ni tapi ada orang Padang. Sini saya andu balik. Kamu jangan padam yang apa kamu buat tu. Sekejap lagi cikgu tak boleh nak bagi markah nanti. Bukan saya Padang, orang lain Padang. Orang lain apa jangan apa ganggu slide yang orang lain. Kamu buat slide hak mana yang kosong. Bukan saya. Jadi kena ni dah, kamu kena bertimbang rasa. Kalau kawan kamu dah buat slide dah, kamu buat slide yang berikutnya. Ni siapa dia duk main-main ni? Okay, jadi kalau kita buat hak yang Jembok ni, kamu kalau kamu tengok frame mana yang kosong, kamu tulis kat situ, jangan tindan dengan orang lain. Kamu tengok ada kawan tu dia mula tulis, jadi jangan duk ganggu lah. Sebab cikgu nak ambil markah mudah, cikgu nak tengok siapa yang buat ni. Okay, so Munzir buat ni. Cuma yang Munzir buat ni dia tak lengkap lagi, dia tak sampai lagi pada step yang kita nak dapat tahu umur mereka tu berapa. Okay, tapi tak apa, good try. Okay, next kita tengok pada tahun 2022. Okay, maksudnya pada tahun 2021, umur Nelly kalau kita darab dengan 2, kita dapat 17. So, dia tak sama dengan umur Sudir. Okay, sekarang kita masuk pada tahun 2022. Okay, pada tahun 2022 maknanya berlaku pertambahan 1 tahun lah daripada umur Nelly dan juga Sudir. So 8.5 tambah dengan 1 dapat 9.5. Umur Sudir tambah dengan 1, umur dia telah masuk umur 20 tahun pada tahun 2022. So kalau kita Nelly ni kita darab lagi dengan 2, kita akan dapat berapa? Kira Ustaz, 9.5 darab dengan 2. 19 kan? Okay, dapat 19. Okay, so umur dia dapat 19. So 19 dengan 20 tak sama lagi dengan Sudir. Okay, masuk tahun yang berikutnya, tahun 2023. Okay, kita kira tahun 2023.
Okay, bila masuk tahun 2023, tadi umur Nelly 95. Dia tambah dengan 1, tambah 1 tahun, kita dapat 10.5. Dan Sudir masuk umur 21. So, umur Nelly ni kita darat lagi dengan 2. Kita dapat berapa? 21. 21. Jadi, maksudnya sama kan? Sama tak? Sama tak? Maknanya, maksudnya pada tahun 2023, umur Nelly adalah 2. Samalah umur dia 2 kali ganda dengan umur Sudir. Betul tak ayat tu? Kau salah? Umur Sudir ni adalah bersamaan dengan 2 kali ganda daripada umur Nelly. Faham tak? So maknanya jawapan kat sini adalah pada tahun 2023. So jawapan yang kamu boleh tulis kat sini adalah pada tahun 2023 umur Sudir ialah 2 kali usia Nelly. Kamu kena ambil balik ayat ni. Kamu sambung sendiri ni. Pada tahun 2023 usia Sudir ialah 2 kali usia Nelly. Titik. Buat ayat sikit dalam bahasa Melayu. Okay, boleh kelas? Faham tak ni? Boleh. Okay. So, tu cara buat dia lah. Okay. Ada siapa nak tanya soalan? Ayat tu kamu kena buat sendirilah. Pada tahun 2023, usia Sudir ialah 2 kali usia Nelly. Boleh kelas? Boleh. Okay. Senang kan? Boleh. Senang. Okay. Alright. So, habislah.